Okey kan, kalau hampa perasan pada tahun 2022 ni ada satu brand baju Melayu yang dia sangat-sangat menonjol berbanding brand-brand lain, yang mana brand ni kalau saya sebut hampa pun tahulah, iaitu brand Bulan Bintang. Okey, saya sangat bangga dengan seorang anak muda ni yang dia berjaya naikkan brand baju Melayu dia sehingga ke tahap yang sampai orang sanggup beratok panjang untuk dapatkan dia punya baju Melayu. Cumanya baru-baru ni saya tengok di media sosial ada segelintir netizen yang mengatakan faktor kejayaan brand Bulan Bintang ni adalah disebabkan pak dia orang UMNO, bapak dia orang kaya dan bapak dia datuk. Okey, jadi hari ni saya rasa terpanggil untuk bercakap berkenaan dengan dua perkara. Okey, yang pertama adalah apakah faktor-faktor yang menyebabkan sesuatu fashion brand tu berjaya, dan yang kedua adalah sikap netizen kita dalam menilai sesuatu isu. Okey, first, apakah faktor-faktor yang menyebabkan sesuatu fashion, clothing ataupun benda-benda yang berkaitan dengan fashion industri ni berjaya adalah hampa boleh Google benda ni. Dia adalah satu research yang sangat menarik untuk dibaca. Hampa boleh Google benda ni. 9 things successful fashion brand have in common. Okey, dalam tu dia akan menghuraikan 9 perkara yang mana kebanyakan fashion brand yang berjaya ni ada persamaan. Okey, saya nak hurai sikit je, saya tak mau hurai penuh. Okey, yang pertama sekali adalah fashion brand ni mereka menjual look. Look tu datang dulu. Fashion, look, style tu yang menyebabkan orang beli benda-benda yang berkaitan dengan fashion. Orang nak beli untuk nampak berfashion dan cantik. Okey, yang kedua, depa ada visual yang baik. Maksudnya dari segi media sosial ataupun dari segi kedai, depa mempunyai visual yang baik. Maksudnya orang tengok, orang rasa tertarik. Okey, yang ketiga, depa punya audience, yang mana depa kenal audience sasaran depa. Maksudnya depa tahu fashion jenis macam ni nak dihalakan kepada audience yang macam mana. Bila mana depa tahu benda tu, jadi senanglah depa nak buat fashion ataupun clothing yang sesuai dengan audience depa. Okey, sebenarnya saya bukanlah nak membela Bulan Bintang punya founder ni, saya tak kenal pun dia. Cumanya saya rasa bila mana ada seorang anak muda yang berjaya dengan cara yang baik, maksudnya dia naikkan brand dia cara yang baik, bukan dengan marketing yang menggunakan kontroversi pelik-pelik, bad marketing apa dia tak guna. Saya rasa wajar untuk kita orang Malaysia ni untuk sokong anak muda ni. Masalahnya sekarang adalah segelintir netizen ni, bila mana depa tengok ada seorang budak muda yang berjaya, depa piduk selongkang. Dia ni anak siapa? Anak datuk ke? Pak dia parti apa? Orang UMNO ke tak? Ke orang PAS ke apa? Perbicaraan, penulisan yang berkisarkan pak dia orang UMNO, pak dia datuk, pak dia orang kaya, benda ni akan membunuh akal kita untuk berfikir. Sebaliknya, saya rasa apa yang kita perlu bincangkan adalah, okey, brand Bulan Bintang ni berjaya. Sebab apa dia berjaya? Influencer apa yang dia pakai? Okey, contoh dia pakai Syukri Yahya dan Syannah Ahmad. Sebab apa dia pakai Syukri Yahya dan Syannah Ahmad? Berapa size audience Syukri Yahya? Benda ni adalah benda yang menyebabkan akal kita berkembang. Maksudnya kalau ada budak-budak muda yang umur 17, 18 yang berminat dengan fashion punya brand ni, bila depa baca huraian-huraian berkaitan dengan benda-benda yang bersifat ilmiah, depa akan rasa lebih tertarik. Berbanding contohlah macam, okey, Bulan Bintang ni dia berjaya sebab pak dia orang kaya, pak dia orang UMNO, bolehlah dia berjaya. Perbincangan tu akan mati dekat situ. Perbincangan tu tak akan menyebabkan capaian-capaian yang lebih panjang yang mana membuka minda kita untuk berfikir. Sesuatu brand ni kalau dia naik lebih daripada brand-brand yang lain, mesti ada unique factor, mesti ada calculated risk yang depa buat untuk depa capai ke tahap tu. Jadi bila mana kita boleh bahas pasal benda-benda yang bersifat ilmiah ni, benda ni akan menyebabkan netizen, masyarakat kita menjadi lebih cakna dan bijak lah dalam menilai sesuatu isu.